أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله تعالى في محكم تنزيل من سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من سورة المؤمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Dan orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana ataupun bala seperti peristiwa kehancuran golongan bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang dan tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkanmu daripada azab Allah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Mu'min ayat 30 sehinggalah ayat 33. Yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau kampung tersusun yang dikasihi bantuan guru, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan juga kedua tapak kaki yang membawa kita ke surau atau rumah Allah pada malam ini dipermudahkan kedua tapak kaki ini ketika melintas titian siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung tafsir Ibnu Katsir pada surah Al-Mu'min ataupun surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-30, dan di mana firman Allah ini adalah khabar daripada Allah tentang laki-laki soleh yang beriman di tengah-tengah Fir'aun, bahawa dia memperingatkan kaumnya tentang hukuman Allah di dunia dan juga di akhirat. Itu kita telah baca kisah yang lalu, bagaimana laki-laki yang beriman itu adalah daripada kaum Fir'aun, ataupun kita sebut juga di sini sebagai bangsa Kipti, bangsa Fir'aun. Maka dia berulang kali mengingatkan kaum dia tentang bala ataupun musibah yang akan kena kepada mereka setelah mana mereka menolak agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Di mana kata dia, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, iaitulah mereka yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan Allah sepanjang zaman, seperti kaum Nuh, kaum Ad,
kaum Samud dan umat-umat sesudah mereka yang mendustakan para rasul. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka, di mana tidak ada satu penolak pun yang mampu menolaknya dan tidak ada satu penghalang pun yang mampu menghalangnya. Jadi biasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan satu-satu bala kepada manusia, biasanya Allah Subhanahu wa taala datangkan peringatan. Kalau orang-orang yang terdahulu mereka bangkit menyatakan keimanan mereka kepada para nabi dan rasul, kemudian apabila agama itu ditolak, apabila nabi-nabi itu ditolak, apabila peringatan itu ditolak, barulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala yang besar. Sebagaimana kita tengok kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan nabi-nabi yang terdahulu, mereka semua didatangkan peringatan terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam ayat-ayat yang lain, Allah tidak akan mengazab satu kaum sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para utusan Allah, para nabi dan rasul. Dan sebagaimana yang kita maklum, mana hari ini peristiwa yang berlaku kepada kita juga, tentunya ada peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang nak bagi tahu kepada kita. Sehinggalah hari ini saya ada satu dua masjid yang saya duk mengajak ni, tak salam lah. Depa pun kat macam ni lah. Ustaz kan. Tak apalah kan. Dia mungkin dia ambil tindakan tu berdasarkan kaedah syarak lah kan. Jadi saya pun kalau orang ulung salam je lah. Kalau dia buat macam tu, kita pun tak apalah, kita tentulah kan. Tapi surau kampung tersusun ni rasanya tak jenis tak takut mati kot kan. Jadi tak apalah, mana tu ikhtiar. Kalau siapa buat macam tu pun tak salah kan, tak salah. Mungkin dia ambil daripada kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Dan mengutamakan kemudaratan, mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada melakukan kebaikan ataupun menyeru kebaikan. Di kaedah ni memang hari ni memang sedang orang cakap lah, orang bercakap tentang kaedah ni. Kalau tuan-tuan nak ambil maklum sikit tentang kaedah fiqh tu ataupun dia panggil ilmu qawaid fikih tu, dia asal dia daripada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kaedah dia ambil daripada dalil itu, iaitu janganlah kamu wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini ba'da islahiha, selepas Allah Taala memberi kebaikan yang banyak. Kemudian ulama ambil daripada dalil itu, ulama buat kaedah ad-dararu yuzal, suatu kemudaratan mesti dibuang, satu kemudaratan mesti dielakkan, dibuang dan sebagainya. Daripada kaedah tu pula keluar tadi yang saya sebut, darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ulama bawa contoh yang banyak, macam salam tadi pun sama juga. Salam tu hukum salam dia tuan-tuan, sunat sunat. Tapi mengelak penyakit itu mudarat. Jadi mengelak mudarat itu lebih besar daripada mencari perkara sunat. Contoh yang lain ulama bawa contoh ialah kita berkumur di bulan puasa. Berkumur ketika kita nak berwudu, hukum dia sunat kan. Tetapi berkumur secara berlebihan sehingga membatalkan puasa itu mudarat. Jadi ulama buat kaedah, kalaulah mudarat dengan maslahat. Maslahat ni benda baik, mudarat ataupun mafsadah tu benda rosak, benda buruk. Jadi kalau dua-dua 50-50, maka diutamakan kemudaratan. Jaga kemudaratan itu lebih utama daripada maslahah. Tapi kalau maslahah itu lebih besar, mudarat dia kecil, maka diutamakan maslahah. Tapi kalau mudarat besar, maslahah kecil, memang diutamakan mudarat. Jadi dalam kes kita ambil wudu tadi ni, ulama kata nak jaga puasa batal ke nak buat benda sunat, ambil ayat sembahyang, maka mengutamakan daripada batal puasa itu lebih utama daripada mencari perkara sunat, walaupun benda tu baik. Dalam satu segi yang lain, ulama bawa contoh ialah kalau kita berihram, kita pakai ihram. Bila kita pakai ihram, bila kita nak berwudu, sebenarnya sunat kita menyelati janggut, menyelati rambut. Dan bila kita basuh muka, selat janggut, kemudian basuh kepala, kita selat kepala kita. Tapi oleh kerana kita dalam keadaan ihram, maka dikhawatiri gugur rambut kita secara sengaja. Maka ketika tu menjaga ihram itu lebih diutamakan daripada mencari perkara sunat apabila kita berwudu.
So macam kaedah tadilah. Jadi kita atas kita lah, kalau kita nak pegang kaedah tu, kita boleh lah kita nak buat dada tadi, kita tak salam boleh, tak ada masalah, tak berdosa pun. Pasal salam tu adalah sunat jaga mudarat tu lebih utama. Jadi kalau saya sebut tadi dalam satu kaedah yang lain, kalau maslahah tu besar, mafsadah tu kecil. Contoh yang ni ulama bincang hari ni, iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ulama bagi contoh, dia kata kalau ada satu orang pemimpin yang zalim dalam satu negara, dia zalim sangat-sangat. Jadi kita tengok baca tulis sejarah Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia bunuh orang Islam tak kurang daripada 120 ribu orang dia bunuh. Jadi bila sampai di zaman tu masih ada seorang sahabat lagi yang masih hidup, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia sempat dengan zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Jadi mengadulah seorang tabi'in ni kepada Anas. Dalam riwayat, kalau tak silap saya, waktu tu Anas tu ada di Iraq. Jadi bila dia mengadu kepada Anas, dia kata, Anas, ni kita duduk di zaman seorang pemimpin yang zalim, nama dia Hajjaj Yusuf As-Saqafi, yang dia bunuh orang ni sangat banyak. Ataupun Nabi dah cerita pasal Hajjaj ni dan sebelum Rasulullah wafat, akan lahir satu orang daripada negeri Taif ataupun bangsa Saqif. Kalau kita pergi Taif nama tempat, Bani Saqif tu ialah bangsa yang duduk di situ, bangsa Arab yang duduk di situ. Jadi Nabi SAW kata nanti di Taif akan keluar 2 orang. Seorang mengaku Nabi, seorang akan bunuh nyawa manusia paling banyak. Zaman tu lah, iaitu dia bunuh 120 ribu nyawa Islam. Itu tak kira yang pergi perang. Yang ni yang tak setuju angin dia, 120 ribu orang. Jadi bila mengadu tabi'in tadi kepada Anas bin Malik, sahabat, maka dia kata kepada Anas, dia kata, wahai Anas, ni kita duduk zaman Hajjaj. Adakah selepas Hajjaj ini mati akan lahir pemimpin yang baik selepas daripada itu? Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia kata lepas turun Hajjaj ni tak akan lahir dah pemimpin yang baik, melainkan lepas turun yang jahat akan naik lebih jahat pada tu. Turun yang jahat naik lebih jahat pada tu. Jadi ulama bincang sampai bila? Sampai Imam Mahdi naik. Mana silih berganti itu pemimpin yang takkan dapat dah pemimpin yang baik-baik, melainkan makin turun ke bawah tu makin tak elok sampai ke bawah. Jadi Sayyidina Anas pesan kepada sahabat tadi macam tu. Dan ulama bincang, Sayyidina Anas tak kata pun suruh jatuh nama apa Hajjaj ni dengan cara perang, sebab Nabi tak ajak. Jadi ulama bincang, kalaulah ada satu orang pemimpin yang zalim, kemudian nak jaga maslahah daripada umat Islam, perang sesama umat Islam, yang mana lebih besar? So ulama kata maslahah menjaga ukhuwah antara sesama Islam tu lebih besar daripada nak menurun seorang pemimpin yang zalim. Walaupun pemimpin yang zalim tu sebenarnya besar kedudukannya, tapi mudarat tu jadi kecil oleh kerana nak jaga nyawa orang Islam yang lagi banyak. Sebabkan orang Arab dia mungkin tak ambil benda ni sebagai satu yang tibar kepada dia. Itulah yang berlaku di Syria hari ni. Kerana apa? Kerana nak turun Bashar Assad, tapi yang mati ialah umat Islam yang berada di Syria. Jadi ini contoh-contoh kaedah yang ulama pakai hari ini. Dan termasuklah dalam kaedah tadi juga tu yang kita kata hari ini ada setengah mufti yang bincang untuk menggugurkan kefarduan Jumaat dan sebagainya. Dia lahir daripada kaedah itulah. Tapi bila keadaan darurat yang amat sangat, jadi siapa yang boleh menilai darurat tu, dia mesti ditimbang oleh fiqh al-muwazanah, fiqh timbang tara. Jadi dia kena timbang mana besar antara mudarat dengan maslahah, antara mafsadah dengan maslahah. Jadi siapa yang boleh timbang ni? Ulama-ulama yang ada kita kata ada syarat-syarat dia lah, untuk dia timbang mana yang baik, mana yang buruk lebih banyak. So bila dia timbang itu, maka waktu tu baru dia boleh buat keputusan dari segi hukum. Kalau kita ni mungkin kita ada ahli majlis fatwa bangsaan dan sebagainya, mereka ni yang akan buat keputusan berdasarkan fatwa semasa muasarah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita belajar daripada kaum-kaum yang lalu. Cuma kalau kita ada baca tak dalam juzuk 17, kita dah baca dalam juzuk 17 ataupun belum baca lah, tuan-tuan belum baca. Ada satu hadis Nabi SAW cerita kepada kita, di mana dalam hadis tu Nabi cerita kepada kita tentang satu hari Nabi semayang satu semayang yang panjang.
Jadi dalam semayang Nabi yang panjang itu, Nabi rukuk panjang, Nabi qiyam panjang, Nabi rukuk panjang, Nabi i'tidal panjang, Nabi sujud panjang, semua panjang Melaka, sehinggalah habis selesai semayang. Sahabat tertanya-tanya, paling toleh, pakat toleh satu sama lain pasal pelik hari itu semayang panjang. Jadi akhir sekali mereka tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kamu semayang tadi panjang?" Kan? Maka Nabi kata, "Aku semayang dalam keadaan suka dan aku semayang dalam keadaan duka." Maka tanya sahabat kepada Nabi, "Apa yang mengembirakan kamu?" Maka Nabi kata, "Ada dua benda. Ada tiga benda aku minta dalam semayang tadi. Dua daripadanya Allah Ta'ala makbul, satu daripadanya Allah Ta'ala tolak." So yang Allah Ta'ala makbul ni, salah satunya ialah doa Nabi supaya umat dia tak kena bala bencana sehingga menyeluruh. Cuma dalam hadis tu disebut, dia kata umat Rasulullah tidak akan kena kemarau setahun. Maknanya semua umat Muhammad akan kena setahun, tak kena. Jadi kalau kena tempat ni tak kena, kena tempat ni tak kena. Jadi berdasarkan hadis tu, ulama kata bila doa Nabi tadi makbul, bila satu-satu bencana nak kena, tidak akan mematikan umat Muhammad. Sebagaimana kita tengok umat Nabi Nuh, yang mana tak naik kapal semua mati. Kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya, mana kaum kepada kaum Nabi tersebut semua mati. Tapi umat Muhammad ini, Allah Ta'ala dah terima permintaan Nabi. Bila satu bala turun, sudah pastinya COVID-19 ini tidak akan membunuh semua umat manusia atas muka bumi ini. Walaupun kita bertakut hari ini mula merebak, mula kuih banyak. Setakat lah saya ingat 4,000 lebih dah pun mati, campur seluruh dunia, masuk di China dan seluruh dunia, Iran, Itali dan sebagainya. Negara kita pun makin banyak. Tapi berdasarkan hadis tu kita percaya satu masa benda ni akan berhenti, sebab doa Nabi SAW tadi. Itu satu. Yang kedua, doa Nabi ialah Nabi minta kepada Allah supaya Nasrani dan juga Yahudi ini tidak akan memerintah umat Islam sampai bila-bila. Maka walaupun dalam dunia ni mereka banyak, mereka tidak boleh memerintah umat Islam. Dari segi ibadat mereka tak boleh nak ganggu. Walaupun mereka pegang negara, tapi kita masih bebas melakukan apa kehendak kita kepada agama kita. Itu dua. Kemudian yang ketiganya ialah permintaan Nabi yang ditolak, ialah Nabi doa kepada Allah supaya umat Nabi ini tidak berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Maka doa Nabi itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas daripada peristiwa itu, Nabi pun cerita tentang bagaimana beberapa orang sahabat yang akan mati dibunuh. Termasuklah Ammar bin Yasir, termasuklah Sayyidina Osman bin Affan, semua ni yang mati di tangan umat Islam sendiri. Termasuklah di sana Sayyidina Ali, dan semua sahabat-sahabat ni semua mati di tangan orang Islam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Yakni Allah tidak membinasakan mereka hanya disebabkan dosa-dosa mereka, mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyelisih perintahnya hingga dia melaksanakan takdirnya kepada mereka. Kemudian dia berkata, "Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad." Iaitu sambung firman ataupun kata-kata laki-laki daripada bangsa Fir'aun tadi ataupun bangsa Kipti tadi. Dia kata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan disiksa hari panggil memanggil, iaitu pada hari kiamat." Jadi dia pesan kepada kaumnya dua benda. Satu, atas dunia kamu akan kena, sebagaimana kaum-kaum yang tadi kita sebut, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Dan yang kedua, aku khawatir, kata dia, kamu akan kena juga pada hari kiamat. Maka kalau kita baca daripada sini, memang orang yang mendustakan Tuhan masa atas dunia pun dia kena, akhirat pun dia kena. Dan dinamai hal tersebut menurut sebahagian mereka dikarenakan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis sangkakala, bahawa jika bumi digoncangkan satu negeri hingga satu negeri yang lain terbelah, kalut dan kacau, maka manusia melihatnya sambil pergi melarikan diri, di mana sebahagian mereka memanggil sebahagian yang lain. Sedangkan ulama yang lain, di antaranya Ad-Dahhak, berkata, akan tetapi hal itu terjadi di saat mereka sampai ke neraka Jahannam. Manusia berhambur melarikan diri, sehinggalah para malaikat menemui mereka dan mengembalikan mereka ke mahsyar. Jadi di sini ada dua pendapat. Yang dikatakan yaumat tanad ni, ada satu pendapat ulama yang mengatakan apabila berlakunya hari kiamat. Dan satu pendapat lagi yang menyatakan ialah peristiwa yang berlaku apabila
malaikat menghalau manusia yang berada pada padang mahsyar. Jadi ada dua keadaan. Kemudian firman Allah, wal malaku ala arjaiha. Malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Al-Haqqah ayat 17, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 33, hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka lintaslah. Kamu tidak dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan. Jadi dalam ayat ini para ulama menyatakan bahawa dinamakan demikian kerana di sisi timbangan terdapat seorang malaikat. Jika dia menimbang amal seseorang hamba lalu kebaikannya lebih berat, maka dia akan memanggil dengan suara yang tinggi, ketahuilah sesungguhnya fulan bin fulan berbahagia. Sesuatu kebahagiaan tidak akan celaka setelah selama-lamanya. Dan jika amal hamba tersebut ringan, maka dia memanggil, ketahuilah sesungguhnya fulan bin fulan celaka. Jadi ini syarah kepada ayat wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Qatadah berkata masing-masing kaum menyeru amalnya sendiri. Penghuni syurga memanggil penghuni syurga, dan penghuni neraka memanggil penghuni neraka. Dan pendapat lain menyatakan dinamakan demikian kerana ada seruan penghuni syurga kepada penghuni neraka, sebagaimana firman Allah, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperolehi apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami, maka apakah kamu telah memperolehi dengan sebenarnya apa azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kamu? Mereka penduduk neraka berkata, ya betul. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita sambung ayat wa yauma tuwalluna mudbirin, iaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, yakni melarikan diri, malakum minallah min asim, dan tidak ada bagimu seorang pun yang akan menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Fahrul Mazi. Yang terakhir saya tanda itu pada kuliah yang lalu ialah pada muka surat 173 pada bab yang ke-24. Okey. Tidak. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi karahiyati salati fi tasawir. Bab yang datang ia pada menyatakan tegah semayang pada gambar-gambar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seafdal-afdal ibadat itu ialah semayang. Maka semayang itu ialah fardu dan ada sunat. Maka semayang fardu itu tetaplah tiada suatu ibadat yang lebih mengatasnya pada pahalanya, dan kemudian daripada pahala segala fardu. Jadi kata musannaf kita, dia kata dalam ibadat ni paling tinggi sekali martabat ibadat, paling tinggi pahala dalam ibadat semayang. Walaupun ada puasa, walaupun ada haji, walaupun ada zakat, ibadat-ibadat yang lain yang wajib, tapi dalam banyak-banyak ibadat yang paling tinggi level dia ialah solat, semayang. Kemudian turun, kalau sunat pun dalam banyak-banyak benda sunat, sedekah ke, puasa sunat ke, apa ke, yang paling tinggi ialah semayang sunat. Mana level semayang ni, yang sunat tu semayang tinggi di antara sunat-sunat yang lain, dan dalam perkara wajib semayang adalah paling tinggi. Yang ni pun semalam saya dah mengajar bab fiqh semalam, kitab Qaulul Tam. Dalam kitab Qaulul Tam, kalau kita mengaji, kita faham, sini ada baca Qaulul Tam. Tak? Habis dah? Habis dah? Tapi baru mula. Mungkin tuan-tuan dah lepas ataupun belum lepas lah. Ada satu bab tu berkaitan dengan niat. Jadi dalam kitab Qaulul Tam tu, dia kata kita ni sebenarnya, kita duduk semayang ni, yang kita duduk takbir panjang-panjang ni, bukan pasal apa, pasal kita tak tahu dalam niat tu patut ada apa. Dalam niat kita tu sepatutnya apa yang kena ada. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok orang takbir Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal dia nak masuk semua niat dia baca tu. Jadi panjang kan. Jadi pasal apa kita tengok
Siapa ustaz tu sembahyang pendek ya, takbir. Sebab takbiratul ihram ni sunat pendek. Allahu akbar. Tahu tu kan? Jadi kadang-kadang kita tengok sampai mereka Allahu akbar, saya baca tu saja aku sembahyang panjang kan. Jadi dalam qaulutan tu dia kata asasnya dalam niat ni ada 3 dia kata. Asas dia ada 3. Yang pertama nak buat apa? Usalli lah. Dalam bahasa Melayunya niat dalam hati aku nak sembahyang. Yang kedua ialah sama ada fardu atau sunat. Aku nak sembahyang fardu ataupun sunat. Kan? Sunat tanah. Kalau fardulah. Kemudian yang ketiga ialah sembahyang apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, kan? Ataupun kalau sunat taubat ke, sunat hajat ke, situlah. So 3 ni yang paling asas. Yang kena ada dalam niat. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian 4 rakaat lillahi ta'ala itu sunat, kan? Makmuman sunat. Cuma ditambah dalam mazhab kita Syafi'i, ketika sembahyang Jumaat saja kena ada makmuman wajib. Jadi 4 lah. Kalau asas dia sembahyang biasa 3. So sebenarnya 3 ni saja aku nak sembahyang fardu zuhur. Allahu akbar. Lama. Pendek kan? Pendek lah sebenarnya. Saja aku sembahyang zuhur. Sekali kita nak sembahyang isyak, saja aku sembahyang isyak, saja aku sembahyang fardu isyak. Cukup dah, sah dah sembahyang kita. Cuma bila hari Jumaat dia kena tambah satu lagi, baik imam, baik makmum, dia kena tambah makmuman ataupun imaman. Itu kena ingat lah. Sebab tu kadang ulama bincang, kalau dalam sembahyang Jumaat, kalau kata ada 40, 2 orang ataupun seorang lah tak niat makmuman, maka jawapan dia Jumaat itu tidak sah. Kerana Jumaat wajib mengikut imam. Wajib ikut imam, dan imam wajib jadi niat imam dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahyang fardu tetaplah suatu ibadat yang lebih mengatasnya pada pahalanya, dan kemudian daripada pahala segala fardu. Kemudian sembahyang sunat pula, tiada suatu ibadat sunat lebih mengatasi sunat itu pada pahalanya. Dan sebaik-baik ibadat iaitu ibadat yang terus berhadap kepadanya dalam masa mengerjanya. Maka sembahyang itu sebaik-baik ialah yang cukup padanya segala kaifiat yang zahir dan yang batin. Pada kaifiat zahir itu ialah ketika kelakuan dan bacaan, dan kaifiat yang batin itu ialah tawaduk dan khusyuk. Itu saya cerita kepada tuan-tuan dulu, dari segi sah sembahyang, ulama tiga bidang yang besar lah dalam ilmu Islam ni, iaitu akidah, syariat, akhlak ataupun tasawuf. Dia nama banyaklah. Yang ni fiqh pun dia, akidah pun dia, usuluddin pun dia, apa lagi, ilmu tauhid pun dia, dan apa dia lagi, banyak nama kan. Kemudian syariat, fiqh pun dia kan. Kemudian ilmu tasawuf, akhlak pun dia juga, dan nama-nama lain lah. So 3 benda ni ulama bincang. Ulama tauhid kata kalau sembahyang daripada takbir sampai salam, buat semua perbuatan tu sah, cukup syarat apa semua. Tapi kalau sembahyang tu bukan kerana Allah, tak diterima. Ini ulama akidah hukum. Ulama fiqh dia hukum daripada takbir, cukup takbir sampai salam, sempurna semua, sah. Ulama tasawuf pula dia hukum dia. Dia hukum kalau akidah betul, kemudian fiqh pun betul, tapi hati tu tak khusyuk, tak ingat Tuhan waktu sembahyang, tak diterima. Jadi kalau kita ambil semua cukup syarat 3-3 ni, baru sempurna lah kan. Tapi biasa di kalangan kita ni, kita hukum atas fiqh lah. Maknanya kita takbir sampai salam, cukup semua perbuatan tadi, sah sembahyang kan. Baik. Kemudian dalam sembahyang itu dari segi batinnya, tawaduk, khusyuk, tazallul, dan juga berhadap hati pada yang dilakukan dan dibaca dengan cukup ingat, jaga, dikehendaki satu kemudian kepada satu. Maka sebab tu ulama dia ajar kita, antara cara kita nak khusyuk dalam sembahyang ialah dengan apa? Dengan meneliti makna bacaan ataupun memahami makna bacaan. Baru kita tak boleh lari fokus dalam sembahyang. Maka tidak datang sebagai yang dikata itu, melainkan menjauhkan daripada sebab-sebab yang menghalang daripada ahwal dunia. Jadi nak tak nak, bila kita nak sembahyang, nak khusyuk, dia kata mesti dijauhkan daripada perkara-perkara dunia kan.
Tapi kita asas dia bila kita semayang lah kita akan ingat. Kan? Kalau kita tak semayang kita tak ingat pun kita nak buat apa lagi. Tapi bila semayang tu kita boleh hatok dalam semayang tu. Lagi lepas ni masak nasi dulu. Lepas masak nasi goreng ikan. Lepas goreng ikan baru buat gulai. Boleh susun sampai habis Assalamualaikum tu cukup lah minum. Kan? Kalau kita kerja ni pun betul juga. Kita tok lah, lohong tu kita tok. Lepas ni balik ni nak singgah sat beli cendol ke. Kita tok tu sampai bagi salam tu sampai pintu rumah. Kan? Jadi waktu semayang tu ramai benda tu. Baik. Tidak dapat seperti tersebut itu orang yang serabut hatinya dengan hal kehidupan dan kesedapan dan nikmat. Kerana semua itu apakala ada kepada seorang yang payah tinggal di belakang papan hatinya di dalam masa semayang, apatah lagi jikalau apa benda yang pelik dan bermacam benda di hadapannya. Jadi dia kata kalau kita nak semayang, tara dalam otak ni pun kita tak boleh nak fokus. Kita duk ingat benda-benda lain. Tambahlah kalau benda tu duk ada depan kita. Benda tu duk ada depan kita, lagilah kacau, lagilah serabut dia kata. Apakala jikalau ada benda yang pelik dan bermacam warna di hadapannya di dalam semayangnya, dengan kerana itu ditegah syarak akan seorang yang semayang itu daripada berhadap pada sesuatu yang memaling fikir daripada hal ehwal semayang, supaya tiada lain hati daripada berhadap dengan Tuhan itu juga. Bermula dalil yang menunjukkan atas seperti yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Lepas kita tengok ada setengah masjid macam masjid saya tu, bila dia rajin dia 2-3 hari sekali dia buka kain putih tu, balut masuk dalam sejadah tu, 2-3 hari sekali dia basuh. Dia rajin tak apalah. Kalau kita tak rajin susah kan, pasal dia 2-3 hari sekali nampak tapak kaki kan dari duduk sujud tu kan, balik-balik kerja duduk sembahyang kotak ni. Jadi bila putih ni, saya sendirilah jadi imam ni, pengalaman lupa tu ada. Tapi saya jarang berlaku lupa rakaat apa semua ni. Saya ingat saya baru dua kali sepanjang hidup ni. Tapi pernah berlaku. Tapi berlaku tu bukan pasal kain putih ke kain merah yang kita tengok. Berlaku tu pasal penat. Bila kita semayang tu terlalu letih. Kita letih. Jadi kepala kita tak fokus. Kan? Kita otak kita tak fokus. Lagi kita jadi makmum tak apa, kita mengikut orang lah. Kita jadi imam masalah. Kita nak ingat rakaat tu. Aku 3 ke 4 ni. 3 ke 4 ni. Kan? Jadi kita duk mengaji, bila kita ingat 3, 4, kita buat apa? Kita buat 3. Kita kena anggap 3 lah. Kan? Jadi kurang 1. Walaupun asas dia kita dah buat 4. Tak apalah. Kalau kes macam tu jadi, saya naik yang kelima, tuan-tuan duduk rakaat keempat. Tuan-tuan patutnya duduk. Nanti dalam qaulutan tu dia cerita lah. Patutnya kita duduk. Siapa yang tahu dia naik rakaat kelima, imam naik rakaat 5, tapi dia ikut imam, maka sembahyang dia batal. Jadi sembahyang dia batal. Jadi ada keadaan yang mana kita boleh tak ikut imam. Ada keadaan kita boleh tak ikut imam. Sebagai contoh, imam duduk pada rakaat ketiga tasyahud akhir sedangkan dia sembahyang isyak. Kita makmum boleh tak duduk? Imam duduk rakaat ketiga, dia duduk tahiyat akhir. Kita sembahyang isyak. So ketika tu ada dua pilihan. Dan dua pilihan itu ulama kata kita boleh lawan imam. Satu, dengan kita niat terus mufaraqah, keluar daripada mengikut imam, iaitu terus kita berdiri baca tu, pisah daripada imam, sembahyang terus. Satu keadaan lagi ialah diwajibkan makmum ketika itu berdiri meninggalkan imam. Walaupun sepatutnya asas dan sembahyang ni mesti ikut imam, tapi oleh kerana rakaat ketiga tu bukan tempat tasyahud akhir, tapi Tok Imam duduk. Sebab Tok Imam ingat dia duduk rakaat keempat. So kita makmum boleh ikut dia tak? Kita makmum tak ikut dia, kita kena berdiri pacak tunggu dia kat atas. Kalau dia terus bagi salam, maka ketika tu kita niat mufaraqah dan sambung sembahyang kita lagi satu rakaat. Tu kaedah. Itu kalau benda-benda macam ni, kalau tak mengaji qaulutan tak selesai masalah. Dia tak tahu, sebab dalam kitab fiqh biasa dia tak cerita masalah. Dia cerita sembahyang macam mana, buat macam mana, ini macam mana. Dia tak bawa masalah dalam sembahyang. Jadi masalah dalam sembahyang ni, orang yang duduk sembahyang di rumah tak ada masalah. Tapi bila dia sembahyang di masjid berjemaah, dia kena tahu benda-benda tu semua. Itu saya ada pesan kat makmum-makmum saya lah, hari Jumaat lah khususnya hari Jumaat, yang duduk belakang imam ni, 3-4 orang belakang imam ni, pastikan kemah imam kentut dia tahu buat apa semua ni, ada duduk belakang ni. Kalau gamak tahu apa kemah, duduk bucu tu kan. Duduk bucu tu selamat. Jadi apa-apa pun tak kena mengenal dengan aku kan. Tapi 3-4 orang ni kena kemah. Terutamanya hari Jumaat lah.
Kan hari Jumaat ni kita tak tahu apa nak jadi ni, kan? Jadi duk buat belakang tu tak ada ilmu, pergi duduk juga. Imam kentut, dia kena naik baca khutbah pakai, kan? Jadi kalau rasa pegang tek khutbah hak jawi tu ketat-ketat, duduk saf kedua, kan? Jadi yang duduk belakang ni tak boleh baca khutbah. Ni saya selalu pesan kat makmum. Kalau depa nak duduk tiga belakang tak apa berani ya. Semua orang Jumaat mau pergi hujung, kan? Pasal yang duduk belakang tu mana tergempak boleh naik baca khutbah, kan? Baik, kemudian hadis Nabi an Aisyah qalat kana lana hiramu sitrin fihi tamathilu ala babi farahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in da'ihi fa innahu yuzakkiruni dunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah bagi kami satu kain tirai yang ada padanya gambar-gambar rupa-rupa benda yang tidak bernyawa, iaitu bergantung kain tirai itu pada pintu bilik. Jadi kata Aisyah, tentu apa boleh tahu tentang Google, tengok rumah Rasulullah, dia punya apa? Kalau kita Google ada mereka buat dia punya bukan structure, dia punya apa? 3D, bukan 3D, dia pun buat betul. Replika lah kan, replika. Saya nak sebut replika rumah Rasulullah. Jadi kalau kita tengok bilik Nabi ni kecil-kecil je. Bilik Rasulullah tu sak mana ya? Sak ni kot saya ingat. Petak tuan-tuan duduk ni. Kawasan petak tu kecil ya. Jadi maknanya kalau kita kira macam tu, makna bila Aisyah paling lepas sikit memang kenal Nabi ya. Ruang tu kecil kan, bilik tu kecil. Jadi pintu bilik tu kata Aisyah ada satu tirai. Yang mana tirai itu tadi ada corak lah, ada corak-corak. Jadi tentulah bila ada di bilik itu, maka Nabi apabila ia semayang berhadap ke situ, tentulah tidak syak bahawa tirai itu bertentangan dengan mukanya. Apabila Nabi mahu semayang, dinampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kain tirai yang bergambar itu, lalu bersabda ia, hai Aisyah, tanggalkan kain tirai yang bergambar-gambar ini kerana bahawasanya memberi ingat ia akan daku akan dunia di dalam semayangku. Yakni apabila aku semayang padahal ia di hadapanku, lalu aku pandang padanya, jadilah terpaling hatiku kepadanya, mahu mengenangkan rupanya dan hal ahwalnya, maka sudahlah cacat semayang aku dengan sebabnya, dan kerana itu tanggal olehmu akan dia itu. Jadi bila kita baca hadis ni, kita ambil faham maknanya semayang ini yang dikatakan semayang khusyuk itu sedap. Saya takut nanti tuan-tuan faham makna khusyuk tak sedap apa. Semayang tak sedap apa, anak lalu depan tak nampak, bini lalu depan tak nampak, apa orang cakap apa pun tak dengar apa. Tu kalau tuan-tuan faham khusyuk macam tu, saya tak tahu lah. Khusyuk ni maknanya kita semayang fokus. Bila dia lari tadi nak keluar pergi pejabat apa semua tu, nak balik beli sate apa tu, balik duduk lelah semayang tu balik. Itu makna khusyuk. So maknanya sebab Nabi sendiri pun bila dia semayang, makna kalau ada depan dia benda, dia akan nampak. Itu makna khusyuk. Tetapi fokus tu kena balik kepada keadaan dia semayang. Itu makna khusyuk. Kan nanti kita faham, walaupun kita jumpa riwayat sahabat-sahabat Nabi bila kena panah, dia nak buang anak panah tu, dia kena semayang kan. Kerana waktu tu dia paling tenang. Bukan makna dia tak sakit, hilang sakit. Tak, dia sakit. Tapi waktu tu dia paling tenang kerana dia menghadap Tuhan dia, kan? Jadi saya takut tuan-tuan faham makna khusyuk ni, kita tak ingat apa, kan? Tak, bukan macam tu. Baik. Qalat wa kana lana samalu qatifah taqulu alamuha min haririn kunna nalbasuha. Kata Aisyah, dan ada bagi kami kain buruk daripada baldu. Kata Aisyah, tepinya itu sutra adalah kain buruk itu kami pakai akan dia. Bermula kata Abu Isa Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah. Masalah 99 pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepotong hadis masalah 98 itu, tahulah kita akan sedikit daripada ahwal isteri Nabi yang pada pakaian. Tidaklah isteri-isteri itu nampak berlebihan pada dunianya tentang pakaian itu, dan tidak sombong pula dan tidak menerima pakaian buruk. Bahkan pakaian buruk dan yang buruk itu jadi persalinannya. Jadi
tak boleh nak banding dengan bini kita lah. Maksud bini saya lah, kan? Bini kita dua almari baju dia, kan? Baju jubah lagi dengan baju apa? Baju kurungnya apa semua. Jadi tahun lepas punya raya pun kadang-kadang tak mau pakai dah, kan? Tapi kena nak banding dengan isteri Nabi ini, maknanya apa hak ada dia pakai, kan? Bezalah. Adapun hal makan minum telah lalu beberapa hadis yang lalu kita telah baca, kenyataan selalu berlapar sampai 2-3 hari tidak jumpa makan, dan sampai sebulan pun ada tidak berasap dapurnya. Semua itu menunjukkan mereka itu tidak berhadap kepada dunia dan cukup sabar apa kesusahan dalam dunia ini. Bukanlah mereka itu orang-orang gila dunia dan lalai daripada akhirat, maka mereka itulah disuruh syarak kita tiru. Jadi mereka inilah yang menjadi kita punya idola, kita punya ikutan. Masalah akhir. Bantal Nabi SAW tidur atasnya. Sesungguhnya Nabi kita itu telah wajib bersifat amanah. Kerana tiap-tiap yang disampaikan ke segala umatnya itu tidaklah ia memperbuat lain daripada disuruhnya dan disampaikannya kepada umatnya. Maka setengah barang yang disampaikan dan dikhabarkan itu hendaklah kuat berhadap pada akhirat dan jangan berhadap kepada kesedapan dunia. Maka demikian jualah ke atas dirinya ia perbuat, dan tidak ambil kesedapan dunia yang fana ini, sehingga makan minumnya selalu dapatnya lapar dirinya dan pakaiannya daripada buruk dan kasar-kasar, dan tempat tidurnya dan tempat duduknya daripada tikar dan tamat, bukan daripada hamparan pemaidani dan sebagainya. Sehingga bantal tidur ia pun diperbuat daripada kulit, diisi di dalamnya sabut, daripada ganti kabu-kabu dan kapas, dan lainnya daripada barang yang lembut. Maka perbuatan itu ialah menghina dunia itu tiada suatu perkara yang berkekalan manfaatnya melainkan faedah menolong mencapai akhirat sahaja. Oleh itu pada seperti yang diperbuat itu, maka itulah hal Nabi yang datang khabar dalam hadis Abu Isa Tirmizi, katanya an Aisyata qalat kanat wisadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati yattaji'u 'alaiha min adamin khashfuha li. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah bantal tidur Nabi SAW yang ditidurnya atasnya itu daripada kulit yang diisi dengan sabut. Jadi bantal Nabi ini diperbuat daripada kulit dan diisi dalam dia tu ganti kapah lah kita, ataupun apa lain yang dipakai form semua tu kan. Mana Nabi punya bantal tidur Nabi dalam tu sabut. Sabut ni saya ingat masa saya darjah 1, darjah 2 tu ada lagi kursi sofa yang pakai besi, atau plastik, macam bukan plastik lah, apa EU PVC ya. Lepas tu bila duk lenyek lompat pecah tu, dalam tu ada sabut kan, kali dengan spring kan. Jadi orang dulu pun pakai sabut kan. Cuma lah saya ingat ada pun sabut dalam kursi-kursi yang ada ni. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung geta, iaitu Nabi punya tilam. Tilam Nabi SAW ataupun katil Nabi SAW yang digunakan pakai oleh Nabi untuk tidur. Wallahu a'lam. Ini qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna bihidayatir rasyidin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.